ta'zir dalam kategori Hizbuddin. Sebagaimana yang kita tahu, ta'zir merupakan hukuman terhadap perbuatan maksiat atau jenayah yang tidak ditentukan kadarnya oleh syarak dan bentuk hukumannya diserahkan kepada pemerintah atau hakim untuk melaksanakannya. Bagi memelihara kesucian agama Islam yang termasuk daripada darurah khamsah, hukuman ta'zir boleh dikenakan bagi individu yang melakukan kesalahan, perbuatan, upacara dan doktrin berkaitan agama Islam yang bertentangan dengan hukum syarak atau mana-mana fatwa yang diwatakan. Seterusnya, beralih kepada kesalahan berkaitan Hifzuddin. Secara umumnya, kesalahan ta'zir terbahagi kepada dua, iaitu kesalahan yang tidak memenuhi syarat hudud, kesalahan selain hudud dan kisas. Di Malaysia, pengaplikasian hukuman ta'zir antaranya dapat dilihat melalui Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 atau lebih dikenali sebagai Akta 559, dan ia juga menjadi panduan bagi enakmen kesalahan jenayah syariah bagi kebanyakan negeri. Kesalahan pertama ialah Seksyen 3 Pemujaan Salah, iaitu mana-mana orang yang memuja alam semula jadi atau melakukan apa-apa perbuatan yang menunjukkan pemujaan atau rasa hormat kepada mana-mana orang, binatang, tempat atau benda dengan apa-apa cara yang menyalahi hukum syarak. Jika disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Kesalahan kedua ialah Seksyen 4 Doktrin Palsu, iaitu mana-mana orang yang mengajar atau menjelaskan apa-apa doktrin atau melaksanakan apa-apa upacara atau perbuatan yang berhubung dengan agama Islam di mana-mana tempat, sama ada tempat persendirian atau tempat awam, adalah melakukan suatu kesalahan jika doktrin atau upacara atau perbuatan itu berlawanan dengan hukum syarak atau mana-mana fatwa yang sedang berkuasa di wilayah persekutuan, dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Kesalahan ketiga ialah Seksyen 5 Mengembangkan Doktrin Agama dan sebagainya, iaitu mana-mana orang yang mengembangkan doktrin atau kepercayaan agama selain daripada doktrin atau kepercayaan agama Islam di kalangan orang yang beragama Islam. Apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Kesalahan keempat ialah Seksyen 11 Mengajar Agama Tanpa Tauliah, iaitu mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara berhubung dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah Seksyen 96 Akta Pentadbiran. Jika disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Sekarang kita lihat pula pada contoh kes hukuman ta'zir yang berkaitan Hifzuddin. Ianya adalah ajaran Abdul Qahar bin Ahmad Jalal. Siapakah Abdul Qahar bin Ahmad Jalal ini? Baik, Abdul Qahar bin Ahmad Jalal ialah pengasas ajaran sesat yang dikenali sebagai Rasul Melayu. Ajarannya adalah sesat dan menyeleweng dari ajaran Islam sebenar kerana pengakuannya dalam menyebarkan ilmu salah, iaitu yang pertama, beliau mengaku sebagai utusan Allah dan berdakwah sebagai Rasul. Yang kedua, mengaku menerima wahyu Allah seperti mana Rasulullah SAW menerima wahyu. Yang ketiga ialah dia mengatakan bahawa solat 5 waktu adalah tidak wajib. Yang keempat, beliau mengatakan Al-Quran sekarang ini bukanlah Al-Quran yang sebenarnya. Dan yang terakhir, beliau tidak mempercayai hadis dan mengatakan hadis sekarang adalah rekaan manusia. Oleh yang disebabkan prinsip yang beliau utarakan, maka beliau telah didakwa atas beberapa kesalahan, iaitu sebagai contoh Seksyen 7 kita boleh lihat Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995, iaitu Enakmen Selangor nombor 9 tahun 1995, iaitu kesalahan berkaitan doktrin palsu. Dan juga beliau didakwa di dalam Seksyen 13 Enakmen Selangor nombor 9 tahun 1995,
iaitu kesalahan berkaitan pendapat yang bertentangan dengan fatwa. Oleh itu, pada 24 September 2009, Abdul Kahar telah mengaku bersalah di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam atas 5 pertuduhan di bawah enakmen jenayah syariah Selangor 1985 berhubung ajaran sesatnya yang digelarkan sebagai ajaran Rasul Melayu. Maka beliau yang ketika itu berusia 62 tahun dijatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun serta denda RM16,500 dan 6 sebatan kerana menyebarkan ajaran sesat.